Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka kita dapat bersama pada hari ini dan kita mohon semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita dan semoga Allah merahmati kita dalam apa jua yang sedang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama membicarakan satu tajuk yang sering orang, walaupun sudah bertahun kita mengamalkannya, walaupun sudah bertahun kita melaluikannya, tetapi masih lagi ada di kalangan masyarakat kita yang masih memerlukan penjelasan. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan tentang fidyah. Kita akan membicarakan tentang fidyah. Dan fidyah ini untuk pengetahuan tuan-tuan, apabila kita sebut fidyah, biasanya masyarakat kita akan membayangkan bahawa ia akan dikaitkan dengan bulan Ramadan. Dan sudah semestinya memang tidak dinafikan, Ramadan itulah musim yang selain orang sibuk membayar zakat, selain orang sibuk dengan ibadah puasanya, mereka juga turut sama sentiasa memastikan fidyah mereka ditunaikan. Dan alhamdulillah, dari segi pengalaman yang kita lalui selama ini, kesedaran untuk membayar fidyah itu ada. Membayar fidyah, kesedaran dari kalangan masyarakat kita, alhamdulillah, dia ada. Cuma yang kita bimbang kadang-kadang, takut fidyah itu makin banyak. Bukan kita nak kata fidyah itu tak baik, tak. Sebab kalau tuan-tuan memahami fidyah itu adalah satu denda. Maknanya tuan-tuan tidak membuat sesuatu ibadah itu yang diwajibkan, maka tuan-tuan kena denda. Contohlah, katakanlah tuan-tuan tidak qada puasa tuan-tuan. Cukup setahun, tidak qada. Jadi tuan-tuan didenda. Sebab itulah kesadaran membayar itu, alhamdulillah tuan-tuan sedar bahawa kita perlu bayar fidyah.
Cuma kita bimbang kalau fidyah itu asyik meningkat, menunjukkan bahawa di sana ada sesuatu yang tuan-tuan tak laksanakan lagi. Sebab itulah kadang-kadang masyarakat kita dia keliru. Dia kata, Ustaz, kalau saya dah bayar fidyah, apakah saya masih lagi mengqadakkan puasa saya? Dan ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya bayar fidyah? Apakah tahun hadapan nanti saya bayar lagi fidyah? Jadi maknanya di sana masih ada kekeliruan. Tetapi dari segi kesedaran untuk membayar itu, alhamdulillah, ada. Jadi supaya kita jelas pada malam ini, supaya kita tahu mana kedudukan fidyah dan macam mana kita nak mengatasi fidyah ini supaya dia tidak berlarutan. Okay? Dan pertama sekali tuan-tuan kena jelas. Sebagaimana saya katakan tadi, fidyah itu adalah satu denda yang dikenakan kepada seseorang kerana meninggalkan sesuatu yang fardu. Maknanya dia tidak dapat berpuasa, dia tidak qadakkan puasa dia, contohlah, dia tidak qadakkan puasanya, maka dia didenda. Baik, hukum membayar fidyah ini tuan-tuan, suka saya jelaskan, hukum membayar fidyah adalah wajib. Sebab itulah dari segi kita punya pengalaman, kadang-kadang ada dia tak nak bayar fidyah. Bila kita buat kiraan puasa dia yang dia tak qada, sudah bertahun-tahun, akhir dia tak nak bayar fidyah. Sedangkan dari segi hukum, fidyah itu wajib. Wajib itu tuan-tuan maknanya jika dikerja dapat pahala, jika ditinggal dapat dosa. Itu wajib. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena pastikan bahawa kita kena ambil fokus juga pada fidyah ini. Bukan kita hanya fokus bahawa kita bayar zakat, kita buat puasa, lepas tu kita anggap fidyah tu tak apalah. Maknanya kalau yang suami kena tengok isteri dia dah qada ke tak, belum qada puasa dia. Jadi kena tengok fidyah tu. Anak-anak yang dah mula meningkat darah, anak-anak yang mula dah meningkat baligh, kena tanya, ada tak dia qada tak puasa dia? So itu kita kena ambil perhatian benda ni. Kadang-kadang kita kesian juga tengok beberapa golongan wanita ini yang concern tentang fidyah ini mereka. Kadang-kadang yang si suami pun kadang-kadang dia anggap bahawa itu urusan wanita, bukan urusan mereka. Tak boleh juga, sebab itu adalah dalam tanggungan kita. Kita yang memberi nafkah, kita yang menyediakan keperluan mereka. So kita kena pastikan selain daripada zakat fitrah mereka ditunai, adakah fidyah mereka dilakukan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fidyah ini sebagaimana di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'budat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Maknanya daripada ayat ini Allah menjelaskan bahawa dari segi bulan-bulan ketika mana bulan puasa itu hadir kepada kita, kalau yang sakit itu boleh dia berbuka, maknanya dia boleh tidak berpuasa tapi tidak dikenakan fidyah. Maknanya dia sakit pada Ramadan ini, dia tak perlu bayar fidyah, tetapi dia akan qadakkan puasa dia. Begitu juga dengan orang yang musafir. Musafir dibenarkan. Baik, bagi orang yang tidak mampu untuk mengerjakan fidyah itu, untuk mengerjakan puasa itu, mereka perlu melaksanakan fidyah. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Mana yang tak mampu buat menunaikan ibadah puasa, maka mereka kena memberi makan kepada orang miskin. Itu jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita kadang-kadang menerima juga pertanyaan daripada masyarakat, di mana masyarakat bertanya bila dia nak bayar fidyah, berapa harga fidyah, satu hari berapa. Okay. Kaedah kita untuk menentukan fidyah ini tuan-tuan, kita kena lihat kepada satu gatang Baghdad, ataupun dengan kata lain kita tengoklah, kalau mudah dia kita tengok zakat fitrah kita pada tahun tersebut tu berapa. Katakanlah pada tahun ini tadi, okay, zakat fitrah kita adalah RM7. Jadi kaedah kita nak mengetahui bahawa
berapa fidyah dia, kita kena bagi kepada 4. Sebab 4 cupak itu bersamaan dengan 1 zakat fitrah. Okay. Jadi pada tahun ini zakat fitrah kita RM7. Maka bila kita bagikan kepada 4, maka fidyah kita adalah RM1.75 satu hari. Maknanya tuan-tuan kena lihat, satu hari tuan-tuan tidak berpuasa, maka satu hari itulah kita bayar fidyah RM1.75. Dan kalau kita lihat dari segi beras pula, sebab zakat fitrah ini beras dia satu gatang Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilogram. So kalau kita bagikan dengan 4, zakat dia adalah fidyah dia adalah 675 gram. Kenapa saya sebut juga ini tuan-tuan? Sebab kita mempunyai pengalaman, ada yang datang dia kata dia nak bayar fidyah, ada yang menggunakan tunai dan ada juga yang menggunakan beras. Yang menggunakan beras ni dia kata dia nak carilah adalah asnaf mana dia jumpa jiran dia yang fakir miskin, dia nak bagi. So kita bagi, kalau nak bayar dengan beras, kadar bagi beras untuk fidyah adalah 675 gram untuk satu hari. Tapi kalau kita nak bayar dengan ringgit, sebab kadang-kadang ada yang mereka yang was-was, takut dia agih tak betul, takut dia tak tahu mana yang dikenali sebagai golongan asnaf, ya. Jadi dia bagi kepada Baitul Mal dan kita terima juga dalam kadar RM1.75. Baik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita nak mengagih fidyah ini, orang dia kena faham tau. Masyarakat kita kena faham. Fidyah ini bukan tuan-tuan ada makanan, ada beras, letak dekat masjid. Oh, ini fidyah saya. Tak. Ada duit, bagilah dengan budak-budak tepi jalan ke, ataupun dengan siapa-siapa yang dia kenal, bagilah bagi, tanpa usul periksa. Tidak. Tuan-tuan kena pasti, sebab dalam ayat tadi jelas menyatakan bahawa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amul miskin, maknanya orang miskin. Dan bila kita sebut orang miskin ini tuan-tuan, masyarakat kita dia kena faham anak yatim belum tentu dia miskin. Ibu tunggal belum tentu dia miskin. Bila saya ceramah dekat masjid ke, dekat surau ke, ke mana-mana, bila saya kata anak yatim belum tentu dia miskin, orang pun kenapa tidak miskin Ustaz? Dia ada. Sebab sekarang ni kadang-kadang apabila anak yatim, mak bapak dia meninggal, kadang-kadang mereka mempunyai simpanan, mereka mempunyai insurans contohnya yang biasa dia lah. Jadi maknanya mereka itu bukan yatim, tetapi mereka adalah mereka itu yatim tetapi bukan miskin ataupun bukan fakir. Jadi maknanya tuan-tuan, apabila kita mengagih fidyah kita itu, tidak semestinya kita melihat orang itu yatim ataupun ibu tunggal. Tak kisahlah dia ada keluarga ke, tak ada keluarga ke, asal dia golongan fakir dan miskin, dia layak untuk diberi fidyah. Dan fidyah ini tuan-tuan, kena faham juga daripada segi ayat ni. Ayat ini dinyatakan ta'amun miskin, membagi makan kepada orang miskin. Jangan kita pergi ada duit apa semua sekali, ini barangan dia. Oh, ini adalah kita ambil contohlah pampers dia. Takut dia ada anak kita, oh ini pampers dia. Ini saya punya fidyah, saya tukarkan kepada pampers. Tak boleh. Kita bukan main ikut logik akal saja. Mana ta'amul miskin dia kena dalam keadaan makan. Sebab itulah bagi siapa yang was-was, mereka tak pasti, memadailah mereka tahu bahawa berapa mereka perlu bayar dan bagilah kepada pihak tabung Baitul Mal Sarawak contoh dia untuk mengagihkan fidyah tersebut. Jadi tuan-tuan dah rasa selesa dekat sana. Kadang-kadang kita bimbang. Yang mana, takut salah, takut ini, apa semua sekali, silap. Jadi serahkanlah kepada mereka yang berautoriti dalam bidang mengenali fakir miskin ini, biar mereka yang uruskan ibadah kita. Kalau kita tersalah agih, jadi bermasalah pula bagi kita, sebab amalan itu
dari segi arahan Allah SWT dibagikan kepada golongan fakir dan miskin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, turut juga saya kongsikan kepada tuan-tuan siapa sebenarnya mereka yang boleh membayar fidyah ini. Okay. Sebab saya pernah didatangi oleh seorang hamba Allah. Seorang wanita, dia datang ke Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak. Dia jumpa saya, dia kata kebetulan saya ada dekat kaunter tu, dia bagi tahu, "Ustaz, saya nak bayar fidyah." Jadi saya tanya dia, fidyah untuk siapa? Untuk puan ke? Dia kata bukan untuk saya, Ustaz. Jadi untuk siapa? Oh, itu untuk suami saya. Jadi saya tanya lagi, suami puan kenapa dia tidak dapat puasa? Adakah dia sakit? Dia tidak dapat nak berpuasa? Dia kata, oh tidak, Ustaz. Suami saya okey, sihat. Cuma dia tidak mau puasa. Jadi sebab itu saya datang ke pejabat ni nak bayar fidyah untuk dia. Jadi saya bagi tahu kepada wanita tersebut, minta maaf. Sebab apa? Kami tak terima fidyah. Orang tu tak wajib bayar fidyah. Dia wajib puasa. Maknanya bukan alasan sebab dia tak nak puasa, dia bayar fidyah. Tak boleh. Itu yang saya bimbang wujud di kalangan masyarakat kita. Dia rasakan bahawa dengan membayar fidyah, dia dah tak perlu berpuasa. Salah pemahaman itu. Puasa tetap puasa. Jadi apakah golongan yang boleh membayar fidyah ini? Pertama sekali, orang yang boleh bayar fidyah adalah orang yang lanjut usianya. Contohnya kita ambil mudahlah, bahasa mudah, orang tua. Orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Contohnya katakanlah kita ada mak bapak. Mak bapak kata, kita katakanlah dalam usia 80 ataupun 70. 80 lah kita ambil mudah sikit. 80, tak mampu dah dia untuk berpuasa. Dia tak dapat tahan. Bila berpuasa ini nanti akan memudaratkan dia. Jadi maknanya, dia tak boleh berpuasa. Bila dia tak boleh berpuasa, bukan sebab dia tak nak puasa, tetapi memang keadaan badan dan keadaan kesihatan diri dia tidak boleh membenarkan dia untuk berpuasa, maka orang ini boleh membayar fidyah. Okay? Orang itu boleh bayar fidyah. Itu bagi orang yang dah uzur. Tapi kena ingat, bukan usia itu penilaian kepada boleh bayar fidyah. Walaupun kadang-kadang ada usia 80 tahun. Okay, dia 80 tahun. Tetapi dia cegas. Jalan pasar, minum di kedai kopi, apa semua sekali, dia boleh. Jadi, apabila datang Ramadan, dia boleh berpuasa, maka dia wajib puasa. Walaupun usia dia 80 ke 85 ke, tapi kalau dia mampu untuk puasa, dia wajib puasa. Yang lanjut usia ini, apabila jasad dia, kesihatan dia tidak mengizinkan, maka dia tidak perlu berpuasa. Dia cuma bayar fidyah. Baik, yang keduanya, golongan yang boleh membayar fidyah adalah golongan yang sakit dan memang pasti tak akan sembuh. Golongan itu dia sakit. Maknanya apabila dia berpuasa, dia akan pengsan. Ataupun dia perlu makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, dia bermasalah. Kesihatan dia akan terjejas. So, maknanya orang macam ini, dia bila datang bulan Ramadan, dia wajib bayar fidyah. Dia dah tak wajib puasa. Sebab apa? Kesihatan dia. Tak kira lah usia dia 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun ke, tetapi memang dah tertera, memang dah kesihatan dia secara tidak langsung tidak mengizinkan. Ini ada dalam masyarakat kita, tapi bukan ramai. Yang kadang-kadang, yang sebahagian saja yang ada golongan yang muda, tetapi dia tak boleh nak berpuasa. Maka mereka ini hanyalah diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan tak wajib pula mengqadakkan puasa dia. Sebab apa? Memang kesihatan dia tidak boleh membenarkan dia untuk berpuasa. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, yang ketiga adalah golongan wanita yang hamil. Dia hamil,
Dia bukan bimbang pada diri dia. Bagi dia, oh saya sihat, saya bagus, saya boleh bekerja, saya boleh bergerak. Tapi saya bimbang bayi yang dalam kandungan saya ini. Dia bimbang bayi dalam kandungan dia. Jadi orang ini, dia bukan bimbang pada diri dia, tapi dia bimbang kepada bayi yang dikandung dia. Maka dia terpaksa untuk tidak berpuasa sebab masalah daripada bayi yang dia kandung, dia bimbang, maka dia kena bayar fidyah. Dan orang ini yang hamil ini juga tadi, yang ibu yang sedang hamil ini, bulan Ramadan datang, dia kena bayar fidyah. Kemudian selepas dia melahirkan anak, dah cukup pantang larang apa semua sekali, dia mampu, dia sihat, bayi dia pun tidak ada masalah dari segi penyusuan apa semua sekali, dia wajib qada puasa dia. Beza dengan dua golongan tadi. Dua golongan tadi dia tak wajib qada, dia hanya bayar fidyah saja. Tapi golongan ketiga ini, dia wajib bayar fidyah pada masa sama apabila sudah selesa ataupun sudah sehat kembali, maka dia wajib qada puasa dia. Okey, jelas Jadi maknanya ada yang ibu yang mengandung, kalau dia hanya bimbangkan kepada kesihatan dia, bukan kepada kandungan dia, okey, dia buka puasa, dia tak puasa, dia tak wajib fidyah. Tapi dia wajib qada. Ingat yang mengandung bimbang pada diri dia. Dia tak bimbang anak dia, kandungan dia. Dia bimbang diri dia. Wanita ini dia boleh buka puasa tapi kena qada puasa dia, tak perlu bayar fidyah. Yang bayar fidyah tadi, dia sihat. Ibu tu sihat. Dia boleh bergerak mana-mana. Dia tak bimbang tentang kesihatan dia, tapi dia bimbang kesihatan bayi dia. Itu fidyah. Selepas melahirkan anak, baru dia qadakan puasa dia. Jelas Maknanya kalau kita nak mudah ingatlah, bagi ibu-ibu mengandung ni, kalau bimbangkan pada kandungan, maka fidyah. Itu je. Bimbang pada kandungan, bayar fidyah. Tak bimbang kandungan, tapi bimbang diri sendiri, qada saja. Qada saja. Baik. Seterusnya adalah golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini adalah individu ataupun masyarakat ataupun individu lah yang dia tidak mengqadakan puasa dia sehingga masuk Ramadan yang seterusnya. Contohnya tahun 2020, Ramadan pada tahun 2020, dia tak puasa 2 bulan. Minta maaf, dia tak puasa 2 hari. Okey, 2 hari dia tak puasa. Dia sepatut qadakan puasa dia selepas Ramadan. Masuk Ramadan, Syawal semua sekali sampai masuk Muharram Ali, sampai akhir bulan pun tak juga qada. Sehingga masuk kepada Ramadan. Tak juga dia, bila dah masuk Ramadan, dia tak qada puasa dia, maka orang itu wajib bayar fidyah. Yang inilah yang, minta maaf lah kalau saya katakan, banyak dalam masyarakat kita. Ini yang kita kena perhati betul-betul. Kita kena lihat betul-betul. Itu yang saya pesan tadi. Awal-awal lagi saya dah pesan untuk ibu ataupun ayah, jangan lepas tangan tentang fidyah ni. Kena tengok anak-anak kita. Kena tengok isteri kita. Tanya dia, puasa dia qada ke tak qada? Yang saya bimbang dia begini tuan-tuan. Apabila kita tidak ambil berat mengqadakan puasa kita, maka kita kena membayar fidyah. Dan fidyah ini akan sentiasa meningkat dan meningkat dan meningkat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita di Malaysia ini, khususnya kalau kita di Sarawak yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, memang kita kena menggandakan fidyah kita bagi tahun-tahun yang kita tidak puasa. Bagi tahun yang kita tidak puasa, kita terpaksa menggandakan puasa kita. Biar saya bagi contoh, sebab saya ada buat satu contoh supaya mudah untuk kita faham ini tuan-tuan. Baik. Untuk mereka yang perlu bayar fidyah ini, sebab saya dah katakan golongan keempat ini adalah golongan yang
kita bimbang sebenarnya. Sebab apa? Dia tak kadang-kadang puasa dia. Dia drag saja dia punya puasa yang ditinggal tu, dia terus sambung temu lagi Ramadan. Sebab itulah bila yang ada datang ke pejabat kami, bila kita buat pengiraan, ada orang tu, hamba Allah ini, disuruh kita buat pengiraan. Dia nak bayar fidyah ni. Bila kita kira daripada tahun dia balik apa semua sekali, kita buat pengiraan. Akhirnya mencecah beberapa ribu. Jadi beberapa ribu, tuan-tuan bayangkanlah. Tuan-tuan kena bayar, contohlah saya ambil mudahlah 3,000 contohnya. Sebab puasa yang lama-lama tu tuan-tuan tak bayar, tak qada lagi. Tuan-tuan tak qada lagi. Maknanya tuan-tuan dah bayar fidyah, tetapi tak qada, tetap bayar juga. Jadi maknanya sampai mencecah 3,000. Tuan-tuan bayangkan, besarnya jumlah yang tuan-tuan kena spend untuk bayar puasa, untuk bayar fidyah kerana puasa yang bertahun-tahun tidak diqadakan. Ada yang sampai ke peringkat dia tak datang. Kita dah buat pengiraan, dia terkejut, banyaknya, dia kata. Tapi ada juga yang berkemampuan, dia datang. Bila kita buat pengiraan, puan perlu bayar banyak ni, begini, dia bayar. Itu bagi yang mampu lah. Yang kita bimbang ini yang tidak mampu. Sebab itulah tuan-tuan kena faham fidyah ni. Baik. Pertama sekali saya buat tuan-tuan kaedah pengiraan. Katakanlah kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, yang mana tuan-tuan tidak mengqadakan puasa, maka dia punya fidyah ni berganda. Baik, saya ada sediakan contoh kat sini. Yang lazim dia, yang asas, yang biasa, yang agak ringan lah. Katakanlah tuan-tuan pada tahun 2020. Tuan-tuan meninggalkan puasa 2 hari. Dah masuk Syawal, Zulhijjah, apa semua sekali, masuk Rajab, apa semua sekali, sampai ke tahun depan, kita anggaplah 2021, tuan-tuan tak juga qada puasa yang 2 hari ini, maka masuk Ramadan, tuan-tuan wajib bayar fidyah untuk 2 hari itu. Sebagaimana saya katakan, 1 hari RM1.75. Jadi maknanya pada tahun 2021, sebab 2020 tuan-tuan tak qada puasa 2 hari itu, masuk Ramadan 2021, maka tuan-tuan kena bayar fidyah untuk 2 puasa yang tuan-tuan tinggalkan. 1 hari berjumlah RM1.75. Jadi bila dia 2 hari, maka tuan-tuan kena bayar RM3.50. Jadi tuan-tuan tengok, okey je Ustaz, sip banyak. Kalau bahasa Sarawak tak banyak, RM3.50, no problem Ustaz, saya bayar. Itu bagi setahun. Katakanlah, saya bagi lagi satu contoh tuan-tuan. Kita drag sikit pada tahun yang agak jauh. Katakanlah tahun 2019 ataupun 2019, tuan-tuan tidak puasa. Itu pun ada 2 hari juga. Bila masuk 2019, masuk 2020, tuan-tuan kena bayar RM3.50 sebab tuan-tuan tidak qada lagi. Kemudian masih lagi tak qada, masuk lagi tahun 2021, maka tuan-tuan kena bayar 2 kali. Maknanya berganda. RM3.50 tambah RM3.50, maka tuan-tuan kena bayar pada tahun 2021 RM7. Itu puasa tahun 2019. Katakanlah dia kata, Ustaz, saya tahun 2018 ada juga 2 hari saya tak puasa Ustaz. Tadi 20 dah bayar dah. Kena bayar dah 2 hari. Sekarang ni 2019 pun ada juga 2 hari dia tak juga qada. Dah jadi 4 hari kalau campur 2020. Sekarang ni dia bagi tahu, ada lagi Ustaz, saya punya puasa 2018 saya ada 2 hari juga. Maka 2019 tu kita ambil juga. Kita kira juga. Kira dikalikan kepada 3, RM3.50 kalikan kepada 3, maknanya RM10.50. Jadi tuan-tuan kena faham tau. Kita bukan bayar tahun 2020 saja yang RM3.50 tu, tak.
RM3.50 tahun 2020 itu adalah 2 puasa. 2019 tuan-tuan ada lagi yang tak qada tadi tu, 2 puasa. Maknanya campur jadi RM7. 2019 2 hari yang tak puasa itu masih juga tak qada, maknanya ditarik juga kepada 2021, maka RM10.50, maka jumlah tuan-tuan kena bayar pada tahun 2021 adalah RM21. Itu fidyah, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita buat pengiraan, mana-mana golongan yang dia nak bayar, tapi bila dia tengok alamak jumlah besar, macam mana Ustaz? Itu timbul. Kita kesian juga. Kita nak bagi sebut angka jumlah dia perlu bayar pun kita bimbang. Sebab takut dia tak terbayar. Sedangkan fidyah itu wajib dia bayar. Sebab itulah kita selalu menasihatkan kepada mereka yang dalam keadaan ini kepada 2 keadaan. Satu, kita bagi tahu kalau jumlah yang besar, puan mampu bayar secara berganda mengikut mazhab Imam Syafi'i, qaul asah, maka bayarlah berganda. Itu ada wujud golongan itu. Bukan saya kata tak ada, sebab kita menerima bayaran, pengalaman kita orang bayar fidyah saja beribu. Okay, dia bayar, dia mampu. Tak apa, dia mampu. Bagi yang tidak mampu, maka kita akan bagi tahu dia yang pentingnya tuan ataupun puan bayarlah fidyah, tak perlu berganda. Berapa bilangan puasa yang tidak ditunaikan tadi terus dikalikan dengan RM1.75. Baik, bagi yang tidak mampu untuk bayar berganda, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, okay, kita di dalam mazhab Imam Syafi'i memang ada satu pendapat yang menyatakan tak perlu bayar secara berganda. Tapi pendapat tadi kita di Malaysia kita mengamalkan untuk berganda. Jadi untuk yang tidak mampu ini, kita nasihat kepada mereka, yang penting adalah mereka kena bayar fidyah itu. Fidyah kena bayar. Sebab itu adalah wajib. Okey. Jadi kita akan bagi tahu kepada dia bahawa kalau tak mampu, maka ambillah puasa tadi, kira, katakan saya bagi contoh tadi kan, daripada 2018 sehingga masuk 2021 dia kena bayarlah. Jadi 2019, 2018, 19 dan 20, okay, yang saya bagi contoh tadi, semuanya 2 hari. Kalau ikut berganda, maka dia kena bayar dalam lingkungan RM21. Tapi dia tak mampu. Jadi bila tak mampu, kita mengambil pandangan, nasihatkan dia, maknanya yang penting dia bayar, maka ambillah pandangan yang satu lagi ini adalah untuk tidak berganda, maka dia hanya kita nasihatkan bayarlah RM10.50. Maknanya cukuplah 2 hari, maknanya 2, 4, 6. 6 ini, 6 hari yang tidak diqadakkan puasa itu dikalikan dengan RM1.75, maka dia kena bayar RM10.50. Jadi bayar. Itulah yang kita syorkan, kita nasihat. Kita tak nak apabila dia orang lihat angka besar, 500, 1000, 3000, belasan ribu sampai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kira betul-betul daripada akhir balik tak pernah kita qada. Ada yang bila kita mengandung sebulan kita tak puasa, tak qada, itu je dah 30 hari. Bayangkan kalau 30 hari daripada usia 25 tahun, kita kahwin awal, 25 tahun usia kita kahwin awal, bulan Ramadan 30 hari. Bayangkanlah sampai sekarang tak qada. Bayangkanlah kalau digandakan berapa tuan-tuan kena bayar untuk usia itu sahaja. Sebab itulah kita nasihatkan, kalau mampu maka terbaiknya berganda, tapi kalau tak mampu, yang pentingnya tuan-tuan bayar fidyah itu, maka ambillah pandangan yang satu ini yang menyatakan tidak perlu berganda. Kirakan semua puasa tu bayar. Dan satu lagi tuan-tuan, ada juga saya berjumpa, kita berjumpa juga dengan masyarakat
dia tak mampu nak bayar juga. Walaupun dah dibagi keadaan supaya kurangkan, tak perlu berganda. Bila sampai dia kata, oh Allah Ustaz, sehingga RM800 Ustaz, tak mampu Ustaz, besar. Jadi dalam part ini saya memang sukarlah untuk membantu, tetapi apa yang kita dapat nyatakan kepada mereka, kita nasihatkan, puan, yang penting berapa puan dapat bayar, bayarlah dahulu. Puan bayar 200 ke, 300 ke, 400 ke, dalam niat kita bayar. Yang selebihnya hanyalah kita nasihatkan qadakan puasa dan mohonlah keampunan daripada Allah SWT dan bertaubatlah dengan taubat nasuha. Sebab puasa ini wajib tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi, okey, puasa ini selagi mana tuan-tuan tidak qada, selagi itu tuan-tuan tak habis-habis bayar fidyah. Sebab itulah di awal saya punya pembukaan tadi, kesedaran membayar fidyah itu alhamdulillah meningkat. Cuma kalau terlalu besar amountnya, saya bimbang juga, takut orang ni tak qada. Yang wajib dia kena qada, bukannya setakat bayar fidyah saja. Okay. Jadi tuan-tuan, pastikan tuan-tuan yang sudah membayar fidyah mengqadakan puasa dia. Okay. Fidyah bukan pengganti kepada puasa yang tidak diqadakan. Okay. Saya ingatkan lagi, sebab ada yang pernah kita jumpa, dia kata, Ustaz, saya dah bayar fidyah jadi saya tak perlu qada. Tidak, wajib qada. Okay, wajib qada. Baik, seterusnya tuan-tuan yang saya ingin jelaskan di sini, kadang-kadang ada juga yang bertanya dari segi kalau dia ada fidyah. Contohlah, dia ada banyak fidyah dia perlu bayar. Apakah boleh dia bagi kepada seorang saja orang miskin? Katakanlah jiran dia ada orang miskin, kais pagi makan pagi. Yang tak tentu makan apa semua sekali, memang dah uzur, tak boleh nak cari pendapatan apa, dia memang uzur. Boleh tak saya bagi fidyah saya kepada dia, semua dia? Katakanlah 200-300 lah dia punya fidyahan lepas pengiraan. Kalau dia nak bagi, boleh tak? Boleh. Untuk seorang fakir miskin, untuk menerima bagi bayaran fidyah yang berganda itu, boleh diterima oleh seorang fakir miskin. Yang tidak bolehnya adalah fidyah RM1.75. Fakir miskin 2, dibagi 2. Nah, tok berapa sen, itu tak boleh. Satu fidyah, satu hari punya fidyah, bagi 2. Sebab apa? 2 penerima, tak boleh. Banyak fidyah dibagi kepada seorang penerima, itu boleh. Jelas Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, sebab ada di kalangan kita kadang-kadang dia kata dia nak bayar fidyahnya melalui beras. Kita di Tabung Baitul Mal Sarawak pun ada juga kita menerima orang dia nak bayar fidyah dalam bentuk beras. Kita terima. Kita terima, tapi kita bantu agihkanlah. Kita bantu agihkan kepada Baitul Mal sebab dia ada penerima bantuan sara hidup. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi tunai pun, itu manfaat juga kepada para asnaf. Sebab itulah dalam menunaikan fidyah ini ada khilaf ulama. Kita nak pakai beras ke, kita nak pakai tunai ke, mana yang lebih baik? Sebab itulah di Malaysia kita menerima pakai pandangan yang mengharuskan untuk membayar fidyah menggunakan tunai. Kenapa tuan-tuan? Sebab tunai itu mempunyai dapat membantu, dia punya manfaat dia lebih besar. Kalaulah tuan-tuan bagi beras, bukan saya kata tak boleh, bagi sebuah rumah bagi beras, datang seorang bagi beras, penuh beras di rumah dia. Takut penuh beras tapi dia perlukan kepada benda lain. Jadi maknanya kita berpegang kepada pendapat supaya diharuskan untuk membayar fidyah secara tunai, maka bayarlah secara tunai. Itu lebih mudah untuk ditakbirkan.
Dan yang seterusnya tuan-tuan, ada juga yang nak tahu juga kalau mereka nak bayar fidyah, maka mereka bolehlah membayar di Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak yang berdekatan. Kita ada pejabat-pejabat bahagian kita, Limbang ada, Miri ada, Bintulu ada, Mukah, even dekat Dahru pun kita ada. Semualah, hampir semua bahagian di Sarawak ini ada pejabat-pejabat kita, boleh datang, dapatkan penerangan mereka supaya mereka dapat tahu, kita pun dapat jelas macam mana nak bayar, berapa yang fidyah kita perlu bayar. Jangan dianggap fidyah ini ringan tuan-tuan, sebab awal-awal tadi saya bagi tahu bahawa fidyah itu hukum dia wajib ditunai, dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Okey. Dan ada juga yang hendak membayar secara online pun kita terima, kita nak memudahkan masyarakat, khususnya dalam keadaan yang ada sekarang ini, pergerakan yang terbatas, boleh bayar melalui online ataupun melayari kita punya portal www.pelanggan.tbs.org.my. Okay. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan dari segi fidyah tadi. Dan apa yang pentingnya yang saya ingin tekankan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, kita nak menghindarkan daripada banyak sangat puasa yang tidak terqada ini, hinggakan kita terpaksa bila dah balik, bila dah dewasa nak membayar fidyah dia, maka pesanlah kepada anak kita yang perempuan ataupun isteri kita, qadalah puasa dia. Jangan tak qada. Saya banyak kali sebut ni. Sebab apa? Itu wajib. Kita tak nak nanti bila dia dah tak mampu bayar, sebagaimana beberapa pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan tadi, sehingga tak mampu bayar, sehingga terpaksa membekang pendapat kaul yang kedua, sehingga akan ada yang dah bagi kaul kedua pun tak mampu nak bayarlah setakat yang mana dapat dibayar. So kita tak naklah anak-anak kita, isteri-isteri kita dalam keadaan tersebut, maka minta mereka bayar fidyah. Bagi golongan pertama tadi, yang sakit, yang memang dah tak boleh puasa, itu tak ada masalah. Memang mereka tak perlu pun qada puasa dia sebab tak mampu. Dia cuma bayar fidyah. Setiap datang bulan Ramadan, bayar fidyah. Itu tak ada masalah. Yang kita perlu pantau adalah mereka yang tidak mengqadakan puasa dia. Okay. Jadi saya rasa setakat inilah yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan, khususnya berkaitan dengan fidyah, dan insya-Allah kita harap lain masa, lain keadaan, kalau perlukan lebih lagi penjelasan, bolehlah datang ke pejabat kami. Dan insya-Allah setiap yang baik itu adalah datang daripada Allah, dan yang lemah dan silap itu adalah datang daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.